Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa sholli ala rasulihil karim. Tan Sri Zuki KSN, Saudara Pengarah Eksekutif Yayasan Wilayah Persekutuan Kebaman Siraj, Presiden Perbadanan Putrajaya dan semua hadirin hadirat yang dimuliakan. Terima kasih terutama kepada penderma yang menyokong langkah Yayasan Wilayah Persekutuan. Seperti mana tahu, ikut peruntukan peraturan, saya terpaksa menjadi pengurusi Yayasan Wilayah Persekutuan. Tapi untuk berlaku adil, saya telah minta mantan Ketua Bandar Adi untuk jadi timbalan pengurusi. Jadi saya nak terima kasih kepada dia kerana dia yang akan jalankan kerja. Apa kelemahan dan kekurangan, tolong salahkan dia dan Rahman. Saudara, hari ini kita akan lancarkan tabung kebajikan dan pelajaran Yayasan Wilayah Persekutuan. Seperti mana kebanyakan yayasan yang ditubuhkan dengan tujuan yang murni, tetapi seperti mana juga pengalaman yayasan ada juga masalah dan kerana pengurusan dan kelemahan dan yang harus diperbaiki. Dan Yayasan Wilayah Persekutuan tidak terlepas daripada kelemahan ketara. Tadi saya mengkongsikan surat awal dan saya telah gesa. Sementara ada rekod-rekod yang baik yang telah dijalankan, tetapi kelemahan dari segi campur tangan berlebihan, baik sama ada dari segi pengurusan atau politik, sehingga tidak mendapati maksud asal. Yayasan ini amanah. Orang menderma dengan niat supaya manfaat sampai kepada yang memerlukan. Dan dari sudut peraturan yayasan membanggakan kerana 80% daripada peruntukan itu mesti sampai kepada khalayak yang memerlukan, hanya untuk pengurusan tidak lebih dari 20%. Hari ini kita putuskan umpamanya selain daripada ada lembaga yang baru dilantik, setiap jatuh kuasa pengurusan, pelaburan, pendidikan harus juga menimba pengalaman, kepakaran, kemahiran beberapa anggota lain yang profesional, supaya tahap pengurusan dan keputusan pelaburan dan sebagainya itu betul-betul dapat dipertahankan, bukan sahaja oleh ahli lembaga ataupun pengurusan, tetapi oleh rakan-rakan yang mampu memberikan pandangan yang baik. Dan ini kelemahan bukan saja di Yayasan Wilayah Persekutuan, tapi kebanyakan yayasan yang bercambah sekarang, dan wajar pokoknya bagi pihak kerajaan untuk meneliti prestasi mereka. Dia seperti mana juga kadang-kadang pada badan kementerian terlalu banyak anak-anak syarikat, di kerajaan-kerajaan negeri juga begitu, kadang-kadang terlalu banyak, dan dia jadi macam pakai business law. Ada masalah, tubuh syarikat. Kalau dulu ada aja problem, tumbuh agensi. Tapi penyelesaiannya bukan dengan agensi itu syarikat, tetapi pengurusan dan hala tuju dan tindakan-tindakan yang tepat, yang berdasarkan maklumat yang tepat, terutama dalam bila kita mengambil alih tugas untuk meneruskan beberapa pelaburan, supaya yayasan tidak hanya bergantung sepenuhnya kepada derma dan sedekah dan amal jariah, tapi juga keupayaan dia menggunakan sedikit dana itu untuk melabur dengan bijak. Ini satu cabaran juga, kerana selalunya orang-orang dalam yayasan atau pengurusan itu tidak pernah terlibat dalam perniagaan, seperti mana yang kita alami dalam kerajaan selama ini. Orang-orang yang mengambil keputusan untuk melabur atau melibatkan dalam bidang pengurusan perniagaan tidak pernah ada pengalaman selain daripada membaca buku dan teori ekonomi. Sebab itulah saya gesa supaya yayasan mengambil sikap yang lebih terbuka untuk mengambil
penyertaan, memastikan ada penyertaan dari kepakaran di luar yang ramai yang bersedia untuk memberikan sumbangan tenaga, pemikiran, idea untuk yayasan menjalankan kegiatan perniagaan yang boleh memberikan pulangan yang lebih baik. Saya lihat ini juga dilakukan oleh universiti-universiti utama. Saya ada sedikit pengalaman melihat universiti utama seperti Georgetown University yang saya pernah mengajar. Itu pasukan pelaburan dia itu wakil universiti ada, tetapi yang lain itu diambil bakat alumni universiti yang sangat pintar dan berjaya dalam bidang perniagaan, dan oleh itu tabung amanah mereka itu mencecah sehingga 8 bilion dolar Amerika, maknanya 32 bilion ringgit kalau di Georgetown. Kalau Harvard kata salah saya 40 bilion dolar Amerika. Ya tentu juga kerana alumni universiti itu ada dilatih supaya kenang jasa dan membayar. Itu satu. Kadang-kadang kita di dunia Islam pun kurang, ya. Ada peniaga-peniaga nak letakkan satu trust fund ataupun untuk bantu yayasan itu kan sukar. Tetapi sikap ini saya rasa penting, ya. Budaya memahami bahawa hidup dan kejayaan dalam perniagaan itu mestilah bersandarkan nilai insaniah atau kemanusiaan yang ada di dalamnya ihsan dan rahmah yang menjadi tunggak juga dalam pendekatan madani. Jadi iaitu sementara kita mahu memacu pertumbuhan, gedung-gedung raksasa berkeliaran, perniagaan berjaya, dan kita harus mendukung mereka kerana kejayaan perniagaan itu akan memberi bantuan pekerjaan bertambah, perniagaan lingkaran bertambah, dan peluang pekerjaan yang bertambah. Tetapi kita juga harus gesar mereka supaya mengambil tahu tentang nasib pekerja mereka, nasib setinggan sekitar tempat mereka, dan ataupun kalangan yang dianggap kelompok termiskin. Sebab itu saya ucapkan terima kasih kepada penerima-penerima yang menjalankan tugas tanggungjawab mereka untuk menambah kerja amal ini yang selari dengan konsep madani. Tapi pandangan-pandangan seperti mana yang saya sebut dalam pertemuan pertama mesyuarat lembaga yayasan itu, saya rasa akan jadi panduan supaya lebih yayasan wilayah persekutuan boleh muncul sebagai yayasan yang kukuh, bukan jadi keuangannya tapi kegiatan kebajikannya, tapi lebih penting lagi jadi kaedah pengurusannya itqan fil amal yang dinilai kerana keupayaan dia mengurus dengan cekap dan bersih. Saya ingat lagi satu pesanan dari kitab Ithaf Salah Al-Muttaqin tentang sikap kita menanam jiwa dari hati nurani yang ada kecintaan kepada orang yang dhaif dan susah di kalangan kita. Sebab itu saya berkeras walaupun ditohmah untuk menekankan bahawa dengan kuasa dan keupayaan yang ada kita noktahkan kemiskinan pada tahun ini dalam kejayaan, sehingga kita lihat April Mei nampak jumlah bertambah. Saya ucap terima kasih kepada pejabat awam dan pelbagai jabatan dan kementerian yang mengambil langkah yang cukup serius untuk menguatkan kemiskinan. Sebabnya seperti yang saya sebut dalam kitab Ithaf ini, kecintaanmu pada orang-orang fakir miskin adalah akhlak para nabi. Ingat ya, kecintaan pada orang fakir miskin itu adalah akhlak para nabi. Menyantuni mereka dengan duduk bersama mereka adalah tanda-tanda orang soleh
dan menjauhi daripada mereka dan mendampingi mereka adalah tanda-tanda orang munafik. Yang jelas peringatan dalam kitab ini menunjukkan bahawa dengan niat ikhlas al-amalillah dan mengurangkan beban rakyat di bawah, itu satu tugas yang mulia dan murni. Jadi saya tegaskan semula penghargaan kepada rakan-rakan yang menerima. Saya ingin satu permulaan, dan saya ingin bagi jaminan bahawa dana itu akan diurus dengan baik dan dengan cekap, dan berbeza daripada kegiatan dulu ya. Yayasan Wilayah Persekutuan akan memulakan satu tradisi baru. Siapa yang menderma akan mendapat laporan dari pengurusan wang yang diderma itu digunakan untuk apa. Ini penting, dan saya harap ini juga diikuti oleh badan-badan amal dan yayasan yang lain. Yang sudah derma RM1,000 itu hilang, boleh jadi surat terima kasih. Tapi Yayasan Wilayah Persekutuan akan pastikan nama itu akan disenaraikan. Kemudian 6 bulan lepas itu, atau kurang daripada 6 bulan, akan ada surat bahawa derma saudara itu sekarang kita dah gunakan untuk beli 20 kerusi roda untuk OKU bawahnya. Jadi sudah tahu. Dan kalau nak lebih daripada itu, ini nama-nama OKU yang kita berikan, ini alamat dia atau ini nama telefon dia. Jadi dengan cara sedemikian, dia memberikan keyakinan bahawa kerja amal ini kerja serius dan dilaksanakan dengan begitu yang baik. Ini begitu cara kaedah yang baik. Itu beberapa cadangan saya. Tuan Rahman, Mahdi turun catat betul-betul, kerana saya mahu pastikan hal yang sedemikian ini dilaksanakan, dan saya mahu dalam tempoh yang singkat Yayasan Wilayah Persekutuan muncul mulai sekarang. Jangan cerita masalah lalu ya. Kita adakan kaedah yang telus, pengurusan yang baik, laporan kepada penyumbang, sama dia ada majlis agama wilayah atau wang zakat ya. Kerana amalan tidak ada, wang zakat dibagi, okey, halal, khalas, wassalam. Tetapi kalau diberikan kemudian ditunjukkan ya, wang zakat yang 1 juta itu diberikan, dan ini yang kami belanjakan, dan ini akaunnya bila cukup 1 tahun, auditnya, barulah saya ingat berikan keyakinan baru. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.